Okey, kita tengok pada ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillahi fa in yakunu din wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Baik, Alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, seperti biasa, marilah kita mulakan dengan terlebih dahulu bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bersama, dapat kita diberikan ruang kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat bersama. Saya selalu berharap agar bersamanya kita menjadi asbab untuk kita mendapat redha Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah, keampunan Allah buat kita semua. Dan pasti juga kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kian rapatkan hati kita sesama kita, berikan rasa ukhuwah Islamiyah yang mendalam, kasih sayang yang ikhlas yang mendalam dalam hati kita, untuk kita sama-sama melalui jalan kebaikan ini, insya-Allah. Baik, sebelum kita tengok dan semak apa yang ada dalam kitab ini, kerana kita berbincang pada ayat 190, 191, ayatnya adalah waqatilu. Ya, pada 190 Allah gunakan waqatilu fi sabilillah. Pada ayat 191 waqtuluhum, ya, haitsu thaqiftumuhum. Baik, pada ayat berikutnya kita masih mendengar fa in intahau. Kemudian pada 193 kita mendapati waqatiluhum. Okey. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang berperang. Walaupun banyak ayat tentang suruhan berperang, tetapi apa yang kita dapati adalah ayat menjaga tata susila masa perang. Ya, ingat ya, supaya kita ni tak rasa bahawa rupanya Allah ni memang suruh kita perang. Tetapi berperang, ya, seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti sebagai contoh, dia mengkonklusikan peperangan dalam Islam sebagai harb ataupun ghazwah difa'iyah. Difa'iyah maknanya adalah untuk mempertahankan diri. Ya, lebih kepada mempertahankan diri. Konsepnya adalah mempertahankan diri. Jadi itu konsep nombor satu. Tidak berperang, melainkan atas konsep mempertahankan diri. Kemudian berperang, bila kita kata qatilu fi sabilillah, ya, alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Kita dengar kalimah wala ta'tadu. Maknanya di sana Allah nak bagi tahu bahawa penting untuk seseorang itu menjaga apa ni? Batas had dalam peperangan. Jadi itulah dia agama Islam kita, ya, agama Islam kita. Dan apatah lagi, saya kira kita bincang ayat ni sesuai sebab kita berada pada bulan haram. Dan maksud bulan haram itu, bila maksud bulan haram itu di sisi orang Arab adalah bulan yang diharamkan berperang. Ya, maksud bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan, maka dengan sebab dimuliakan maka diharamkan berperang. Sehingga dulu kita katakan bahawa antara nama lain bagi bulan Rajab ni apa? Disebut sebagai Syahrul Asam. Ya, Syahrul Asam. Apa maksud Syahrul Asam? Bulan yang pekak, sunyi, tak dengar apa. Maksudnya tak dengar bunyi orang kelahi, tak dengar bunyi orang perang. Di bulan ini mereka akan patuh, supaya mereka tak akan pada ketika itu supaya mereka patuh dan mereka tidak terlibat dengan peperangan. Baik. Dan saya kira kita ni pun dah berapa 20 lebih dah kan, bulan Rejab, sikit lagi masuk bulan Syaban.
Allahu Akbar, nanti bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada kelas kan? Saya lupa. Ada ya? Oh, mana tahu cuti. Saya tak ingat sebab ada setengah yang masjid tu dia cuti kalau bulan Ramadan. Jadi sebab nak menumpukan kepada ibadat ya. Jadi seolah-olah ngaji ni bukan ibadat. Kadang-kadang confuse juga saya. Sedangkan duduk dalam majlis ilmu ni kita duduk je tuan-tuan atas kursi merah. Saya kursi apa? Oh sama juga. Ya. Tuan-tuan duduk atas kursi merah, saya pun duduk atas kursi merah. Kita sedang apa sekarang? Beribadat. Ya, ibadat sehingga value-nya diangkat lebih daripada seorang yang mengerjakan solat sunat 1000 rakaat. Cuba bayang kalau kita pergi kat sana, leceh lah masuk kelas ni. Kita duduk sana sejam kita punya kelas ni, insya-Allah saya rasa dia tak habis lagi 1000 rakaat. Tapi pahala yang Allah bagi ya lebih daripada 1000 rakaat. Ya. Jadi ada benda yang kita nampak simpelnya amal tu, tetapi kenapa besar sangat? Menunjukkan amal tu sangat digalakkan oleh Allah. Menuntut ilmu sangat digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu diberi ganjaran yang sangat besar, yang sangat banyak bagi kita yang menuntut ilmu ya. Dan saya pun kita masuk saja bulan Rejab, di antara saya tahu di negeri Selangor, bahkan KL kan dia buat kempen apa tu? Kempen solat kan? Saya tak salah kan? Betul kan? Dia adakan satu kempen solat. Ialah bagi kita yang solat mungkin tak rasa apa-apa kempen ni kan. Mungkin kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau kita ambil positif, okey, kita perkukuhkan lagi lah benda solat yang telah kita amalkan selama ini. Tetapi mungkin bagi orang-orang lain, orang di luar, bila sebut satu kempen, ini mungkin satu benda yang okey. Ada benda yang mungkin dia orang terlepas pandang. Jadi kita harapkan dengan kempen ini, dan saya kira signifikannya kenapa kempen itu dibuat pada bulan Rejab, sebab bulan Rejab juga disebut sebagai bulan solat. Ya, bulan Rejab juga dinamakan sebagai bulan solat. Bukan makna bulan Rejab itu saja orang solat. Takkanlah kan. Itu terlampau mudah fahaman yang salah kan. Tetapi maknanya merujuk kepada perintah solat lima waktu itu mulanya pada bulan Rejab. Ya, mulanya pada bulan Rejab pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun ya kita tahu bahawa khilaf di kalangan ulama, ada kata Isra wal Mi'raj itu berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ya, contohnya dipegang pendapat ini oleh Imam Nawawi sebagai contoh. Ada yang menyatakan pada bulan Ramadan. Isra dan Mi'raj itu berlaku pada bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan bahawa berlaku pada bulan Rejab. Ya, contoh, dan siapa yang antara yang menyatakan bahawa berlakunya Isra wal Mi'raj itu pada 27 hari bulan Rejab oleh Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir. Jadi Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa ijtihad dia memang bulan peristiwa Isra wal Mi'raj itu berlaku pada 27 hari bulan Rejab. Dan ini yang popular di kalangan kita. Sebab tu 27 hari bulan Rejab biasanya orang buat memperingati ataupun mengulang peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi ada juga yang terlampau rigid. Saya pernah dipanggil ya untuk deal untuk satu kuliah apa kan. Lepas tu saya kata saya tak dapat pada tarikh 27 Rejab. Saya boleh 26 saya kata. Oh 26 tak boleh Ustaz sebab Nabi tak naik pun lagi ke langit. Wah, saya kata ini memang saya terlampau ya. Jadi lama-lama bila tak dapat nak runding, jadi akhirnya dapat pada 29. Saya kata pun tak boleh, Nabi dah balik dah. Jadi ala kulli hal, sebenarnya bila orang kata on the dot, itu taklah penting ya, tak jadi penting pun. Cuma dalam kelas perlu saya ingatkan sebab ada orang dia suka terkejutkan kita. Nanti pada 27 bulan Rejab nanti dia akan kata sebenarnya kita ni bersusah beria-ria, sebenarnya bukan muktamad menyatakan pada kita pun rasa lah sia-sia je saja ya selama ni ya. Jadi baik. Jadi insya-Allah ya
peristiwa Isra wal Mi'raj yang sangat agung dan besar, yang menjadi salah satu daripada soal iman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masuk balik pada cerita kita tentang ayat ini. Baik, saya ulang balik pada apa ayat 191, wa qatiluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyebut dan bunuhlah, ya. Ingat, ya, dalam bahasa Arab bila sebut qatiluhum, kemudian digunakan kalimat uqtuluhum. So qatiluhum, uqtuluhum. So di sana ada dua makna berbeza. Qatiluhum maknanya perangilah mereka. Uqtuluhum, bunuhlah mereka. So beza, kan? Walaupun kedua-duanya akhirnya cerita tentang pembunuhan, tetapi qatilu bermaksud mesti dua pihak yang saling berbunuhan. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan, muqatilun muqatalun, qatilatu qatil, muqatalun muqatalun, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun, mufa'alun fa'ilatu fa'il, mufa'alun mufa'alun. Bainal ithnain, musyarakah bainal ithnain. Ya, mesti ada dua pihak. So bila Allah gunakan pada ayat 190 wa qatilu fi sabilillah, maka dia punya maknanya adalah dan berperanglah. Sebab berperang itu maksudnya adalah satu kelompok, dua kelompok yang saling berbunuhan, itu perang. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menekankan lagi, bila penekanan ayat, maka dia tak gunakan kalimah qatala, ya, digunakan kalimah apa? Dia gunakan kalimah qatala yaqtulu qatlan, qatilun maqtulun, uqtul la taqtul, maqtalun maqtalun miqtalun, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. So dia punya tu tak sama. So Allah katakan waqtuluhum, dan bukan peranglah mereka, bunuhlah mereka. Haitsu taqiftumuhum, di mana kamu menjumpai, di mana saja kamu menjumpai mereka. Maksudnya mereka yang memang nak menyerang kamu, maka bunuhlah di mana saja kamu menjumpai mereka yang membunuh kamu, serta usirlah mereka di mana mereka mengusir kamu. Artinya Mekah yang telah dilakukan Nabi terhadap mereka pada tahun pembebasan. Baik, sebab ayat, kalau kita jumpa ayat, okey, kita tengok sambil dengar saya cakap, sambil tengok apa yang ada di ayat ini. Wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka, min haitsu akhrajukum. Maksudnya kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kamu dibolehkan untuk memerangi mereka, membunuh mereka, ya, dan mengeluarkan mereka seperti mana mereka mengeluarkan kamu. Maknanya pada tahun pertama hijrah, kan? Pada tahun pertama hijrah, Nabi dan para sahabat berhijrah. Maknanya kenapa Nabi berhijrah? Nabi dikeluarkan daripada bumi Mekah dan dinafikan hak dan harta mereka. Sebab tu dia ambil harta orang Islam, maka mereka bekukan dia, kemudian mereka cairkan melalui perniagaan, dan perniagaan tersebut digunakan sebagai ra'sumaliyah, sebagai modal untuk memerangi Islam. Sebab tu adanya peperangan Badar. Masihkah kau ingat? Alhamdulillah, masih ingat, ya. Itu dia kronologi yang kita kena letak dalam kepala kita. Oh, perang Badar berlaku kerana kaitannya adalah Nabi berhijrah, harta dibekukan, dan harta tersebut digunakan untuk sebagai ra'sumal, sebagai capital, diperdagangkan ke Syam. Maka dalam perjalanan ke Syam itulah Nabi menghantar untuk Nabi dan para sahabat menghalang rombongan tersebut. Jadi walaupun Nabi keluar berperang, tetapi sebenarnya Nabi mempertahankan diri. Kenapa? Sebab
keuntungan daripada perniagaan tersebut nanti akan digunakan untuk memerangi orang Islam. So Nabi dia buat pencegahan awal. Dia buat pencegahan awal, ya. Apa lagi? Okey, wal fitnatu dulu kita dah ceritakan. Wal fitnatu di sini sebab apa? Sebab sebagai jawapan. Ni kena relate balik dengan bayat. Minggu sudah kita ada, ya? Oh, cuti, kita cuti kan? Ha? Saya yang tak ada. Kenapa saya tak ada? Oh, Ustaz Firdaus. Saya tak ingat dah. Ha? Oh, okey. Okey. Okey, saya kena TV Hijrah live masa tu. Jadi itulah, ini pun terganggu juga saya sebab saya kena live, tapi dia orang ni live tapi Skype, tapi kena arrange dulu dia punya setup. Jadi maaf, ya. Boleh ke maafkan? Allah, bestnya berkawan orang baik ni kan. Mudah memaafkan kan. Allah Rabbi. Jadi sebab tu saya sambil tengok, saya kena tengok dia orang tengah hantar mesej setup ni okey lah. Okey, jadi semua yang saya kasihkan, wal fitnatu ada kaitan dengan, ingat tak apa kaitannya bila sebut wal fitnatu asyaddu minal qatl? Keraguan para sahabat, ya. Ingat, jawapan ini adalah untuk keraguan para sahabat yang telah tertahan pada tahun ke-6 Hijrah, yang tidak boleh memasuki kerana konten perjanjian Hudaibiyah adalah nombor satu adalah nimrah wahidah. Nombor satu adalah umat Islam tidak dibenarkan masuk pada tahun ini. Dan dalam konten itu juga, nombor satu tersebut, dan boleh pada tahun hadapan untuk hanya beberapa hari. 3 hari je. Ya. Jadi bila tahun hadapan tu, datanglah soalan sahabat, dia orang kata kalau tahun depan, sebab kita pergi bukan untuk berperang, kita pergi untuk melakukan umrah, maka pada ketika itu tentu mereka ini bukan boleh percaya dia akan serang kita. Maka datanglah ayat tu, bunuhlah mereka. So makna ayat ini kelihatannya macam proaktif, tetapi dia bukan proaktif, dia bersifat pasif. Sebab adanya soalan, kalau kita buat umrah nanti tiba-tiba dia orang bunuh kita, maka datang ayat bunuh mereka. So bukan, jadi kalau kita tak faham dunia asbabun nuzul, ayat ni macam kasar. Bunuhlah mereka. Sedangkan bunuhlah mereka kerana ada soalan, kita nak buat umrah, kita tak bersedia untuk berperang, sebab tu tak digunakan kalimah perang, sebab umrah. Ya, tetapi ketika itu datang orang membunuh kita, maka keharusan, walaupun kamu di dalam keadaan haram, ya, kamu dalam keadaan tanah haram, dalam ihram, tetapi sekiranya, jadi nak memberi jaminan kepada para sahabat bahawa nyawa mereka syariat tetap jaga dengan membenarkan mereka. Bukan orang bunuh-bunuhlah. Sebab dah berlaku kan? Dah berlaku peringkat awal Islam ketika Sumayyah, keluarga Ammar, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, isterinya Sumayyah dibunuh, dan Nabi memberitahu bahawa Allah tak memerintah apa pun. Maknanya kalau bunuh, bunuh. Maksudnya dibunuh orang Islam, dibunuh. Maka Abu Jahal membunuh Sumayyah, seksa. Perempuan ni tak nak juga berubah, lantas dia pun diradapkan lembing, ya. Lantas ada yang menyatakan bahawa dibaringkan dia, maka diradak lembing daripada arah bawah, diangkat lembing, menggelonsor tubuh dan keluar daripada arah leher dia, mata lembing tersebut, sebagai syuhada pertama dalam agama. Pada ketika itu, apa perintah Allah? Jangan lawan. Tahan tangan kamu. Tahan daripada melawan. So, nampak tak? Sebab tu ayat, ingat tak? Ayat ini menjadi memansuhkan apa yang sebelum itu. Memansuhkan apa yang sebelum daripada itu. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, sebab tu kita kena faham bila Allah gunakan waqtulu, bukan waqatilu. Sebab dia cerita dia adalah sebab kami nak melakukan umrah. Baik. Dan apa rasionalnya dia? Rasionalnya adalah fitnah, yakni syirik yang menyebabkan dia membenarkan membunuh itu lebih buruk daripada teruk daripada membunuh. Jadi ayat itu bermaksud adalah
fitnah. Ya, apa maksud fitnah di sana? Kesyirikan, kekufuran yang dengan sebabnya mereka menjadikan sebagai sebab untuk membunuh kamu, maka fitnah, yakni keburukan dengan sebab kufur dan syirik itu lebih teruk daripada kamu membunuh. So al-qatla di sini adalah qatlu mink, maknanya kamu bunuh orang. So kekafiran mereka yang menyebabkan mereka lakukan begitu banyak kerosakan itu lebih teruk daripada kalau kamu bunuh mereka. Jadi tu dia punya faham ayat dia. Jadi kita fahamlah lepas ni, kita tak mudah-mudahlah ya. Orang fitnah kita baca ayat ni. Kalau dibaca ayat ni tu menunjukkan dia tak masuk kelas kita. Kita geram orang fitnah kita kan. Memanglah geram orang fitnah, memang sakit hati kan. Tapi ayat ni jangan digunakan sebab fitnah lebih bahaya daripada membunuh. Maknanya kekafiran itu lebih teruk daripada kalau kita bunuh mereka. Kekafiran itu yang ada pada mereka lebih buruk daripada kalau kita bunuh mereka, sebab asyaddu minal qatl, al-qatla itu daripada perintah uqtuluhum, bunuhlah mereka. Okey. Asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Haram, maksudnya di tanah suci, hatta yuqatilunakum. So ayat tu kena baca penuh. Ya. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum. Memang kamu tak boleh nak bunuh di Masjid Haram ketika ihram. Sebab isunya kamu sedang berihram untuk mengerjakan umrah qada, ya, umrah qada pada tahun ke-7 Hijrah. Baik, tetapi kamu jangan memerangi mereka. Okey, ingat di sana digunakan bukan bunuh tapi perang. La tuqatilu. Ingatlah, qatala yuqatilu, tuqatilu. Ya, tuqatilukum, ya, asalnya kalimah tuqatilunakum. Ya, tuqatilunakum, la tuqatilukum. Itu adalah nahi, larangan. Tetapi bila larangan itu hatta, sehingga tak ada suara. Kenapa ya? Boleh dengar ke? Yang belakang boleh dengar tak? Tak ada kan? Tak ada suara kan? Oh, ada balik. Oh, ayat perang ni memang bahaya tuan-tuan ya. Okey, jadi macam rahsia-rahsia kan. Jadi hatta yuqatilukum, sehinggalah mereka itu memerangi kamu, ya. Jadi ini memberi satu jaminan kepada para sahabat yang nak melakukan umrah qada secara khusus ayat ini, tetapi perintahnya am. Maknanya pada bila-bila masa, pada keadaan kamu itu diperangi, maka kamu boleh memerangi mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum, dan sekiranya mereka itu memerangi kamu, maka peranglah mereka. Okay, please, dalam kepala kita tahu background kisah ini, tahu tentang Hudaibiyah, tahu tentang Bai'atul Ridwan, kisah itu semua kita kena faham dalam kita nak memahami ayat ini. Kadzalika, demikianlah, maksudnya pembunuhan dan pengusiran yang diperintahkan tadi, jazaul kafirin, merupakan jaza, balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya, bagi orang yang kafir. So bagi orang kafir itu tu je. Bagi orang kafir itu saja. Tetapi walaupun begitu, kita tengok pada ayat 192. Inilah dia agama kita yang sangat baik, yang sangat istimewa. Pun begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inin tahau, dan jika mereka intahau. Maksudnya intaha, asal kalimah intaha, fa inin tahau, dan sekiranya mereka itu intaha, berhenti dari kekafiran lalu memasuki agama Islam, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala ghafurun rahim, sangat pengampun, sangat penyayang, ya. Jadi kita dapati bahawa walaupun sekeras itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk
peperangan dan begitu sekali. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Ya, dulu kita dah saya dah sebutkan ya, apa maksud Ghafur dulu? Apa maksud Ghafur? Just ingat, saya pun nak ingat balik. Apa maksud Ghafur? Pengampun tu dan terjemahan. Apa yang kita faham. Terjemahan dia tak ada panjang kan. Tetapi maknanya kita faham, walaupun dia kata pengampun, tapi apa maksud pengampun di situ? Ghafur, makna Ghafur. Baik. Ghafur bermaksud pengampun walaupun sebesar mana dosa. So dia Ghafur, dia memberi impact sebesar mana dosa. Jadi sebab Allah sedang cerita, sebab tu Allah tak kata fa innallaha ghaffarun rahim. Ghaffar, Allah tak gunakan Ghaffar, tetapi Allah gunakan Ghafur. Sedangkan Ghaffar terjemahannya adalah Maha Mengampun. Ghafur, Maha Pengampun. Tetapi Ghafur refer kepada besar mana dosa seseorang. Sebab Allah sedang cerita tentang orang kafir yang perang kamu, yang menghalang kamu, yang memusuhi kamu, yang menumpahkan darah sebahagian daripada kamu sebelum ini. Tetapi Allah itu Ghafur. So Ghafur maknanya adalah mengampun, refer kepada besar mana pun dosa tersebut. Kalau Ghafar tak dengar. Ya, pengampun. Sebanyak mana dosa itu? So, sebanyak mana? So, kalau nak cerita tentang banyak mana, Ghafar. Allah tu banyak mana dosa kita, tak kira lah. Sebanyak buih di lautan, sebanyak bintang di langit. Kan? Tapi bila ayat nak menceritakan tentang besarnya, mungkin dosa kita sebesar gunung Everest, maka Allah itu Ghafur. Dua-duanya memberi mesej, walaupun terjemahannya Maha Pengampun. Tetapi kita faham apa maksud disebut dari sudut balaghahnya. Dari sudut balaghahnya adalah di sana nak bagi tahu bahawa Ghafur atas wazan fa'ulun, atas wazan fa'ul, ya, sebab nanti kita akan cuba ghufran. Ya. Baik. Fa innallaha Ghafurun, dan bila Ghafurun maka Allah letak lagi Rahimun. Apa makna Rahim? Maksudnya? Jadi sebab itulah terjemahannya adalah bila kita faham ayat ini fa in tahau, maksudnya bila mereka berhenti, maksudnya bukan berhenti berperang, tetapi berhenti bermaksud masuk dalam Islam, sebab mereka nak dapat title di bawah rahim Allah. Kalau mereka tak nak pergi perang, maka mereka berhenti. Sebab intahau bermakna berhenti, tak berperang. Maka mereka takkan Allah gunakan kalimah rahim. Sebab rahim adalah untuk orang beriman. So Allah nak ceritakan di sini bahawa berhenti tersebut, sebab itulah ulama tafsir memberikan maksud fa in intahau, jika mereka berhenti. Tetapi dia syarah oleh Imam Mahalli ialah kekafiran lalu masuk Islam. So kalau kita nak tanya, mana ada tulis kat situ intahau bermakna stop, tak perang. Tetapi sebab ayat selepas itu Ghafurun, tadi kita tahu Ghafurun maknanya Maha Pengampun walau sebesar mana dosa, dan Rahimun itu adalah untuk daerah Islam, daerah orang beriman. Ya, sebab itulah kita minta, ya Allah, kita mendapat Rahman dan Rahim. Ya, Rahim. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bercakap, dan sebab itu bila Allah menyediakan syurga, maka syurga Allah itu tersedia di bawah sifat Rahim Allah. Dan untuk semua benda kehidupan, maka Allah gunakan Rahman Allah. Sebab tu Rahman itu lebih besar, kerana kafir pun masuk dalamnya. Ya, jangan hairan kenapa orang kafir tiba-tiba kaya raya. Ya, orang tak faham kan. Orang kafir tak solat pun kaya.
Tak ada kena-mengena sebab sifat rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dibuat sebab untuk kaya, maka kaya. Dan Allah boleh beri harta kekayaan pada orang yang nak dan orang yang tak nak. Tetapi agama hanya orang yang hendak saja dia akan dapat. Yalah kita ni kan nak datang baru dapat ilmu kan. Boleh ke tiba-tiba duduk rumah, dapat ilmu hari ni. Saya tanya soalan, apa makna ghafur tadi? Okey. Apa makna ghafur tadi? Okey, katalah kita dapat benda tersebut. Kalau kita baring kat rumah, dapat ke? Tak dapat. So kena datang. Barulah kita diberi oleh Allah. Sebab tu agama bagi orang yang mahu, orang yang berkehendak, ya. Baik, kemudian waqatiluhum hatta, masih lagi perintah Allah, gunakan qatiluhum, dan perangilah mereka hatta, yakni mereka itu hingga tidak ada lagi atau terjumpa lagi fitnah, yakni kesyirikan yang menjadi sebab kepada perbuatan yang keji-keji yang lain, ya. Kenapa orang itu boleh jahat kepada orang lain? Sebab musyrik dan kekafiran. Ya, sebab itulah Syekh Athaillah Skandari bila dibaca ayat Allah, dia bila baca ayat Allah, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ayat tersebut cerita tentang Nabi Allah Sulaiman, ya, kekuasaannya bila masuk ke satu-satu tempat. Tetapi ditafsirkan secara isyari, dia menyatakan, Syekh Athaillah Skandari dalam kitab Al-Hikam menyatakan bahawa sesungguhnya kerajaan itu, muluk itu adalah kerajaan apa? Kerajaan tauhid. Apabila dia masuk dalam hati seseorang, afsaduha di sana diterjemahkan sebagai maka dia merubah sikap diri seseorang. Ya, jadi kalau kita nak berubah, maka ubah kita punya pencetus itu. Apa pencetusnya? Kerajaan tauhid. Dan praktiknya bermula dengan niat. Ya, bagi kita yang dah beriman ini, kalau kita nak ubah sesuatu benda, maka kita kena perkukuhkan niat-niat kita. Ya. Dan sebab itulah adanya ingatan supaya jadid as-safinah, perbaharui sampan. Kerana Nabi menganggap bahawa niat adalah sampan. Perahu, terima kasih Haji. Macam bela-bela, ya. Memang pakai mask ni tak berapa nak clear, tuan-tuan, ya. Sebab tu kalau saya tanya 2 kali janganlah kecil hati, sebab saya kadang tak puas hati adakah dengar tu jelas apa yang saya nak. So itu maksud fitnah tersebut, ya. Wayakuna, ya. Kenapa digunakan wayakuna, tak gunakan wayakunu? Sebab masih lagi di atas hatta tadi. Sebab hatta amil untuk menasabkan fi'il mudhari'. Hatta la yakuna, hatta yakuna, ya. Jadi peranglah mereka sehingga pertama la takuna fitnah, yang kedua yakuna dinu lillahi. Ya, ada dua untuk tujuan hatta tadi. Maknanya kamu berperang, maknanya perang itu pertama hak dia adalah, hak minimanya adalah supaya tidak berlaku fitnah. Itu hak minima. So, hak maksima itu balik pada tujuan yang asal adalah wa yakuna dinu lillah. Sehingga jadilah agama itu bagi Allah. Ya. Maka jadilah peperangan itu namanya peperangan apa? Jihad fi sabilillah. Ya. Jadi sebab itu para sahabat bertanya pada Nabi, apakah yang dimaksudkan dengan jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi sebab mereka pun tak dapat nak pasti, sebab dia macam seperti satu yang subjektif, ya. Jadi di sini Allah gunakan. So kalau siapa buat rajah, Haji kan rajin buat mind mapping kan. Jadi hatta itu dia pilih bagi pada la takuna fitnah. Dan yang kedua adalah wayakuna ad-dinu lillah, dan jadilah agama itu untuk Allah. Ya, maksud apa jadi agama untuk Allah? Maksudnya semata-mata tidak ada yang disembah selain daripada Allah. Jadi itulah dia tujuan peperangan. Bukan kerana nafsu, bukan kerana marah, bukan kerana apa. Sebab tu saya pernah sebut dalam kelas kita, ya. Kalau tuan-tuan tengok ada seorang
Dr. Saya harap saya tak terlupa nama dia. Dr. Craig Considine. CRAIG Considine. Saya tak ingat macam mana nama dia, spelling dia. Ya, dia tidak Islam, tetapi dia banyak memberi benda-benda positif tentang Islam. Maksudnya dengan pengkajian dia. Saya yakin insya-Allah tak lama lagi dia akan Islam lah, insya-Allah. Amin. Ya. Dan dia menyebut satu benda, dia kata sebenarnya ketika PBB ya ditubuhkan dan mereka selepas perang kedua mereka memutuskan peraturan peperangan sebab baru buat law peperangan. Sebelum itu tidak ada law peperangan. Perang ni tak ada law. Siapa menang dia boleh buat apa saja. Siapa kuat dia boleh buat apa saja. Tetapi dia kata bila dia tengok setiap baris daripada ketetapan yang ada dalam persidangan tu dibuat di Geneva untuk diputuskan apakah peraturan-peraturan peperangan dianggap diterima pakai di PBB, dia kata semua 6 perkara tersebut ada di dalam undang-undang perang yang diajar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi had undang-undang. Kenapa ada undang-undang? Sebab perang itu bukan seperti yang lain. Perang yang lain kerana nak memerangi, perang yang lain kerana pelbagai, ya. Kerana nak mengembangkan pengaruh, bila pengaruh banyak, tak lain tak bukan nak mendapat kuasa. Bila kuasa banyak, nak mendapat kekayaan, ya. Sebab akhir sekali dia punya bottom line dia apa dia? Kekayaan, ya. Berlakulah peperangan. Orang berkuasa boleh gunakan dia punya kuasa dia dan rakyat dan tentera dia menjadi mangsa, ya. Dalam perang dunia berapa juta orang terbunuh kita tak tahu, ya. Bukan kita tak tahu, ada datanya, saya tak boleh sebut sekarang, ya. Tak teringat dalam kepala. Maknanya apa dia? Itulah dia peperangan, ya. Okey. Jadi peperangan dalam Islam yang pertama adalah untuk supaya tidak berlakunya fitnah, maknanya kesyirikan yang menyebabkan, ya, ingat tak? Kesyirikan tu mesti kena ada kesyirikan yang kemudian menyebabkan dia berlakunya kerosakan sehingga dia membunuh orang, menganiaya orang, seperti yang berlaku dalam asal pemikiran ataupun idea kita tentang kisah orang Quraisy, ya. Jadi syirik di situ dia mesti pergi kepada apa orang musyrik punya perangai. Musyrik punya perangai, mereka tidak ada batas hawa nafsu, menguasai, memonopoli dan segala macam. Okey? Janganlah kamu melakukan pelanggaran terhadap mereka, maka okey, tengok, ya. Fa in intahau, jika mereka berhenti dari kemusyrikan, janganlah kamu melakukan pelanggaran terhadap mereka. Makna ini dapat disimpulkan dari fala udwan, maka tidak ada permusuhan seperti pembunuhan dan lainnya ala az-zalimin, ya, ala zalimin. So kita nampak di sana semua yang saya kasih sekalian ada dua kalimah intahau, nak menunjukkan kerasnya walaupun dibenarkan peperangan, walaupun dibolehkan, diharuskan, bahkan diperintahkan pada ketika itu berperang, tetapi ada lagi perintah. Sebab intahau itu adalah perintah larangan, ya. Intahau itu adalah perintah larangan. Maksudnya sekiranya mereka dah berhenti, di situ ada larangan untuk menjaga mereka pada ketika itu. Kalau di atas hanya nak ceritakan tentang, okey, tengok, ya, di atas hanya nak cerita tentang Allah, maka Allah itu menerima mereka, ya. Allah itu maha pengampun walaupun sebesar mana dosa dan kesalahan yang mereka pernah buat selama ini, ya. Sebab tu ada keterangan menyatakan bahawa qatil maqtul fi al-jannah dan ada qatil maqtul finnar. Apa maksud dia? Berlaku qatil maqtul, orang membunuh, orang kena bunuh dalam syurga. Berlaku. Ada berlaku qatil maqtul finnar, yang bunuh kena bunuh dalam neraka. Ini dalam hadis Nabi. Nabi kata orang bunuh, orang kena bunuh di dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang kena bunuh kami tahu, ya, yang membunuh kami tahu dia memang masuk neraka, tetapi kenapa yang membunuh dia pun masuk neraka? Sebab Nabi kata dia pun ada intention nak membunuh. So mereka yang saling nak berbunuhan itu, siapa-siapa menang, siapa-siapa kalah, dua-dua dalam neraka. Tetapi berlaku juga dalam ayat fa in intahau ini adalah ada orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, yang bunuh dan kena bunuh,
Kedua-duanya masuk syurga. Allahu Akbar. Siapa contohnya? Ah, okey. Okey. Uh, Okey. Nanti okey, saya akan respon sikit. Saya terlintas dalam kepala saya untuk sebut, tapi Tuan Haji alhamdulillah Tuan Haji lebih advance, maka saya letak kat tepi, nanti Tuan Haji ingatkan saya ya. Baik. Soalan tadi adalah okey, sangat bagus. Soalan tadi adalah saya sebut, bukan soalan saya, bukan soalan Tuan Haji. Yang membunuh dan kena bunuh dalam syurga. Siapa contohnya? Khalid Al-Walid. Dia ketika kafir, begitu ramai dibunuh tentera Islam. Dalam perang Uhud, dengan pedang dia bunuh sahabat Nabi. Maka yang sahabat Nabi syahid. Khalid Al-Walid, kat mana tempat dia? Juga syurga. Jadi, termasuk yang lain adalah dalam perang Uhud berlaku pada Wahsy. Hamba tersebut. Hamba yang dijanjikan kemerdekaan dengan syarat kamu kena bunuh Hamzah. Macam mana kamu nak kenal Hamzah? Sebab dia tak tahu tentang Hamzah. Ya? Kamu kalau nak kamu tengok seorang lelaki yang pakai baju besi, dia biasanya di bahagian dada dia ada bulu burung kasawari. Jadi Sayyidina Hamzah ni dia ada dia punya stylo dia lah. Jadi kalau lagi perang, dia akan letak bulu burung kasawari pada bahagian dada dia. Jadi orang kata, yang kamu nampak tu itulah Hamzah. Dan memang dalam peperangan, Hamzah ni biasanya kalau dia ada di belah kanan, apa jadi? Maka peperangan akan bertukar. Sebab orang tengok Hamzah yang tadi tu, banyak mereka lari. Kalau dia beri berada sini, maka peperangan tu akan bergerak. Maka Wahsy pun nak dapat merdeka, maka dia pun merejam lembing. Ya? Maknanya cara seorang penakut dalam peperangan lah, bukan maknanya depan berdepan. Maka dia merejam di tempat dia, sebab dia berlatih merejam itu, sampailah akhirnya dia berjaya merejam, maksudnya melembing, melontar lembing dan membunuh, menjadikan Sayyidina Hamzah Sayyidus Syuhada itu syahid. Dan kita tahu bahawa Wahsy kemudian memeluk Islam. Kemudian dia memeluk Islam. Dan dialah di antara orang yang walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi pastinya Nabi tersangat lihat jasa Sayyidina Hamzah daripada awal dakwah Nabi sampailah berakhir di perang Uhud dan dihabiskan oleh Wahsy. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tu Ghafurun Rahim, maka Nabi juga menerima syahadah daripada Wahsy. Namun Rasulullah sebut pada dia, Rasulullah tak nak tengok dia. Rasulullah tak nak tengok dia. Boleh, tapi bukan tak nak tengok sebab benci, tetapi sebab kesedihan. Jadi Nabi tak nak nanti dia akan tersinggung dengan Nabi. Jadi kalau ada kan, jadi sebab tu kalau menunjukkan bahawa kita pun dalam hidup ni kena pandai-pandai sesuaikan diri lah. Benda ni tentang menyesuaikan diri. Itu secara benda biasa. Tetapi Wahsy, Allahu Akbar, tentulah benda tersebut bila dia beriman jadi berat sangat untuk dia. Maka akhirnya dialah yang kemudian menamatkan riwayat Musailamatul Kadzdzab. Musailamah Kadzdzab yang menggerakkan gerakan riddah murtad pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan riddah, maka Wahsy bertekad untuk membunuh Musailamatul Kadzdzab dan tangannya membunuh Musailamatul Kadzdzab. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia kata tangan dia lah membunuh orang yang paling disayangi oleh Rasulullah, dan tangan dia juga berjaya membunuh orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatil maqtul fi al-jannah. Baik, adapun soalan Tuan Haji tadi sangat sesuai untuk kita juga faham, sebab Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa fa in intahau fala udwana, dan sekiranya mereka berhenti, maksudnya masuk dalam agama Islam, illa 'alal zalimin, maka kisah yang berlaku dalam hadis ialah kisah tentang
uh, Usamah Usamah ibn Usamah ibn Usamah atau Zaid, saya pun Masya Allah, Usamah ibn Zaid ya, Tuan Haji. Baik, dalam satu peperangan, maka ada seorang yang mereka berperang, dan kemudian pada ketika itu, ketika lelaki tersebut jatuh, dan ketika nak dipenggal kepalanya, dia mengucap La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi pada momen itu, hanya beberapa saat antara perang tanding tersebut, dia kena buat keputusan, adakah nak lepaskan ataupun nak terus pancung. Sebab saat tu getir, maka lantas dia pun pancung pada keperluan dia pada masa tu, sebab dia sangka ucapan dia tu hanya sebagai orang tu just nak bohong sajalah, just nak selamatkan diri semata-mata. Lepas peperangan, berita ni sampai pada Nabi. Lepas peperangan, berita tu sampai pada Nabi SAW. Dan Nabi memanggil sahabat ini, dan pada ketika itu Nabi bertanya dia, dan dia jawab macam saya katakan tadi. Dia kata dalam peperangan dia tahu bahawa orang tersebut hanya untuk selamatkan diri, dan Rasulullah SAW marah yang bersangatan sampai dia berkata Rasulullah tak pernah memarahinya, dan kemarahan Rasulullah itu sangat menakutkan dia, ya. Dan Rasulullah marah sampai sudah. Kenapa? Sebab Nabi berpegang kepada seseorang apabila dia telah menunjukkan syahadah, ya. Sebab bila dia ucap syahadah, maknanya zahirnya Islam dan dalaman dia serah pada Allah. Itu konsep Nabi. Itu konsep Nabi. Maknanya ana ahkum bil zahir, aku berhukum dengan zahir. Apa zahirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada ketika itu, maka dia dianggap sebagai seorang Muslim. Bila seorang Muslim, maka haramlah bagi kita untuk menumpahkan darahnya. Ya. Jadi itu pengajaran daripada peristiwa tersebut. Sahabat jauh lebih berhati-hati dalam ketika peperangan. Maknanya kalau dalam peperangan berlaku kes yang sama, mereka tidak akan membunuh orang tersebut. Kenapa? Sebab mereka tahu bahawa Allah itu Ghafurun Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut fa in tahu fala udwan. Maka udwan, pemusuhan yang keras, ya. Udwan adalah maksudnya pemusuhan yang keras. Ya. Sebab dalam bahasa Arab, bila digunakan alif dan nun, dia menunjukkan satu yang bersangatan. Ya, udwan, ghufran, apa lagi? Okey. Jadi ada alif lam biasanya. Okey, maka fala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan yang keras melainkan orang zalim. So dengan orang lain tu permusuhan biasa aja. Kalau dia masuk Islam, okey. Apatah lagi kita sesama kita, tu moral ya. Apalah lagi kita sesama kita, tak sama pendapat, tak sama uniform, tak sama grup. Jadi takkanlah sampai udwan kita masukkan dia, sebab udwan illa 'alal zalimin, melainkan hanya kepada orang-orang yang zalim, orang yang menganiaya, orang yang telah menghentikan kekeliruannya, maka tidak termasuk dalam orang inaya. Jadi kalau orang yang bertaubat, kita tak boleh mengungkit, ya. Sebab satu benda yang saya tengoklah, saya perhati terhadap sikap manusia ni kan, buat baik itu baik, tetapi bila mengungkit kebaikan dia jadi jahat. Ya, kita ni suka kadang-kadang tu ungkit. Ya, kita suka ungkit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bila menyebutkan bahawa apabila mereka itu bersalah dan mereka bertaubat, tak ada ungkit. Kalau tidak, sepanjang masa kita ungkit, oh ni Wahsy, sepanjang masa kita ungkit, oh ini Abdul Rahman, Khalid Al-Walid, sepanjang masa kita ungkit siapa lagi, contohnya yang paling antara yang keras memerangi Islam kemudian memeluk agama Islam, siapa dia? Contohnya Abu Sufyan, ya. Jadi orang yang tak faham ayat ini masih lagi mengungkit, oh tengok Abu Sufyan, ya, apatah lagi kalau dalam konteks sekarang ni kan, Syiah contohnya, mereka marah sangat. So kalau kan, sebab tu banyak kisah-kisah yang kalau kita baca daripada sumber yang kita tak tahu sumbernya, membenci sahabat kerana tengok Abu Sufyan dulu dia perang Islam, dialah bawa yang perang Badar tadi, dialah yang pimpin sampailah Futuh Mekah, dialah yang memimpin. Baik, semua yang dikatakan, tapi adakah Nabi mengungkit kemudian
So mengungkit tak baik. So dalam praktik kehidupan seharian, jangan kita biasa mengungkit. Ya, buat baik itu baik, mengungkit itu jahat. Maknanya kita jadi orang jahat bila kita mengungkit. So once kita bagi dan sebab itulah antara benda yang kita wajib lupa, apa dia? Yang kita kena lupa, apa dia? Baik kita pada orang. Barulah kita tak ada ruang untuk mengungkit sebab kita tak ingat dah. Ini problem. Ya, selalu manusia tu mengungkit. So dia buat satu kebaikan, nanti ada masa dia akan cuba ungkit kebaikan tersebut. Mengungkit saja, dia tak jadi orang baik. Dia orang jahat sebenarnya. So, kalau kita nak mengungkit balik, tahulah bahawa kita ini orang jahat. Jadi, orang baik tadi tak ada nilai. Sebab tu Allah kata, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kamu batalkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah yang kamu bagi, kebaikan yang kamu buat itu dengan kamu mengungkit, mencerita-ceritakan dia, mengungkit-ungkit. Kadang-kadang cerita sesaja, ataupun yang lebih teruk, mengungkit dalam bahasa Melayu. Ya, saya tengok dalam hadis lebih berat bab mengungkit ni sebenarnya. Jadi kat sini belajar akhlak. Apa akhlak yang kita belajar? Allah mengajarkan bahawa orang yang telah menghentikan kekeliruannya, maka tidak termasuk orang yang zalim. Walaupun zalim sebelum tu, walaupun jahat pada mata kita sebelum itu, tetapi dengan sebab mereka taubat, mereka kembali kepada agama, maka tidak ada ungkit untuk mereka. Ya. Tidak ada ungkit untuk mereka. Bahkan Nabi SAW, contoh yang antara yang besar juga adalah Abu Jahal, tuan-tuan. Abu Jahal, anaknya siapa? Ikrimah. Siapa Ikrimah? Seorang panglima tentera Islam. Dan ada sahabat-sahabat, cuba yang Abu Jahal, bukan alang kepalang, Abu Jahal. Ikrimah, maka pada ketika itu ada orang yang mempermainkan tentang Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Dan apa yang dia orang sebut tu betul, tentulah Abu Jahal tu jahat. Jadi ada yang sebut depan Ikrimah, maka Nabi mencela. Nabi mengingatkan sahabat jangan mencela orang mati untuk menyakitkan orang yang hidup. Itu semua ada adab yang kita belajar. Ya, maknanya tak ada, walaupun mungkin yang jahat tu betul ayah dia, tetapi untuk anak tak ada kena-mengena. Jangan kita kait-kaitkan. Ya. Siapa lagi? Okey, ini akhlak lah. Saya pergi tu pada akhlak. Ya. Baik, kita ada masa lagi sedikit, kan? Okey, jadi kita tengok pada ayat yang berikutnya, asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asy-syahrul haram, sekali lagi kita berada pada bulan haram. Ya, kita sedang berada pada bulan haram. Bulan haram artinya bulan suci yang harus dibalas pula bisyahril haram, dengan bulan yang haram, maksudnya sebagaimana mereka memerangi kamu. Masih lagi syarah pada ayat ini, pada bulan suci, perangilah mereka pada bulan itu. Asy-syahrul haram bisyahril haram, maknanya mereka takut dengan sebab bulan haram, maka kita tak dapat mempertahankan diri. Maka ingat, mereka juga ada syahrul haram, kita juga ada syahrul haram. Mereka semua berpegang pada benda yang sama. Jadi, kalaulah mereka melanggar syahrul haram, maka kita membalas balik atas nama juga syahrul haram. Itu makna asy-syahrul haram bisyahril haram. Ya. Jadi sebab tu ayat ni kita kena ada background untuk pemahaman kita atas apa yang berlaku sebelum itu. Baik. Perangilah mereka pula pada bulan itu sebagai sanggahan atau sikap kaum muslimin yang menghormati bulan suci. Wal hurumat, dan pada semua yang patut dihormati, jamaknya al hurmatun, hurmatani, hurumat. Qisasun, berlaku hukum qisas, maksudnya bila kehormatan itu dilanggar, maka hendaklah dibalas dengan perbuatan yang setimpal. So qisas ni maksud asalnya adalah sesuatu benda yang dibalas selari dengan kesalahan yang dibuat. Faman i'tada 'alaikum, dan barang siapa yang menyerang kamu, barang siapa yang memerangi kamu dalam satu pelanggaran di tanah suci, di waktu haram dan di bulan-bulan haram, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum,
maka seranglah mereka. Ini ayat ni semua conclusion ya, conclusion daripada apa yang kita sembang-sembang panjang tadi. Maka seranglah pula dia dengan satu serangan yang seimbang dengan serangan terhadap kamu. So kita sentiasa jaga ya. Yang pertama, adanya keharusan, adanya perintah dan adanya larangan. So ingat, syariat Allah itu di antara dua batas ini. So perang tapi jaga batas, perang tapi jaga batas. Bukan satu perintah itu perang terpulang kat kamu. Jadi ini yang diulangkan lagi. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Bagi tindakan pembalasan itu disebut serangan kerana sama dengan timpalannya dengan berbentuk dan rupa. Sebab qisas tadi, maksud qisas di sana bermaksud adalah perbuatan mereka kita mesti balas dengan yang sama untuk mempertahankan diri, dan tujuannya adalah untuk mengangkat agama. Okey, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dalam membela diri. Ya, sebab saya katakan tadi bahawa perintah tadi adalah untuk menjaga diri di atas kerisauan para sahabat. Adakah orang Quraisy itu boleh kita percaya? Maka dengan sebab itu kamu jangan risau, sebab Allah dah membenarkan kamu untuk mempertahankan diri kamu, sehingga mereka juga ada kekuatan seperti kamu dan kamu boleh membalas kepada mereka. Cuma mana tadi? Dan ketahuilah bahawa Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dalam membela diri dan jangan melampaui batas. Ya, ingat syarak tu ada dua titik. Satu perintah suruh, satu perintah larangan. Dalam batas itulah namanya syarak. Ya. Jadi kalau orang kata kamu ni tak ikut syarak, maknanya mesti kita pastikan bahawa dalam batas perintah dan larangan. So kalau masih dalam perintah itu, maka semuanya dikatakan mengikut syarak. Walaupun berbeza khilaf ijtihad, tetapi mesti dalam batas. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu, dan sekali lagi penegasan pada Allah untuk ketahuilah. Ya, bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa'lamu, sedangkan perkara tersebut syai' ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Allah bersama dengan takwa. Tetapi bila Allah gunakan penegasan dan ketahuilah. Ya, sebab i'lamu bermaksud i'lam. Daripada kalimah, apa makna kalimah ilmu dulu kita kata? Apa makna ilmu? Apa makna ilmu? Apa makna ilmu? Apa makna ilmu? Sebab kita nak memberi makna i'lamu. Wa'lamu. Sekarang ni Allah tegaskan sekali lagi. Apa makna i'lam? Apa maksud tahu? Apa maksud tahu itu? Apa maksud ilmu? Faham. Tahu. Ini macam nak habis ni apa? Kita bagi makna dia. Ya. Baik. Tahu adalah idraku haqiqati syai'. Tahu hakikat sesuatu benda. Itu baru dinamakan tahu. Ya, sebab setiap satu ada hakikat dia. So bila kita tahu hakikat dia tu, barulah dinamakan tahu. Tengok ni ya. Tengok dia sekejap. Ya. Gelas ini dibuat daripada besi kan? Jadi tak, daripada besi. Baik, saya cakap besi, ini kaca. Adakah dianggap ilmu? Bukan hakikat. Sebab hakikatnya kaca, tapi saya cakap besi. So bila saya cakap gelas ini daripada kaca, so maknanya saya tahu, dan yang saya tahu itu adalah hakikat benda itu. Baru nama tahu. Dan kalaulah kelihatan tahu, cakap macam tahu, tetapi bukan tentang hakikat sesuatu, itu bukan tahu.
Jadi sebab tu bila sebut je tahu, dia mesti adalah kita faham maksud tahu adalah idrak, mengetahui ataupun dia dapat kefahaman, yes, benar kefahaman, tetapi yang dia faham tu ialah hakikat benda itu, bukan benda lain. Okey, jadi Allah nak bagi tahu dan ketahuilah. So maknanya ketahuilah hakikat yang sebenar-benarnya, annallaha ma'al muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang takwa. Baik, Allah gunakan kalimah apa di sana itu? Bersama. Apa isunya? Okey, ni aku nak tanya balik ya, sebab ni dah jadi conclusion pada ni, last ayat ni dah landing dah ni. Dah landing dah. Baik, apa isunya? Ayat-ayat yang kita bincangkan sebelum ini, apa isunya? Perang. Kenapa berlaku perang tu? Kenapa berlaku perang dan bunuh tadi? Mempertahankan diri bila masanya? Diserang bila waktunya? Ketika umrah qada nanti. Umrah qada nanti. Cerita ni, ayat ini turun, peristiwa umrah qada belum berlaku. Jadi pada masa tu nampak ada isunya adalah kerisauan tentang serangan orang Quraisy. Betul kan? Maka semua ayat itu untuk bagi tahu, last kali setelah habis semua cerita, kamu nak takut apa? Allah bersama dengan kamu. So habis ataupun segala perang ini. So akhir sekali, lepas tu Allah kata wa'lamu, ayat tu Allah tak kata innallaha ma'al muttaqin. Dalam ayat yang biasa Allah tak guna pun kalimah wa'lamu, tetapi Allah hanya menggunakan khabar innallaha ma'al muttaqin. Tetapi di situ Allah beri perintah tahu satu hakikat. Apa hakikat yang sebenar, bukan yang salah, bahawa Allah bersama dengan orang bertakwa. Jadi once Allah bersama dengan kamu, tak ada benda yang kamu patut risau lagi. So isunya adalah kerisauan. So tajuk yang kita bincang 2-3 hari ini ialah kerisauan. So kerisauan akan hilang apabila akhir sekali innallaha ma'al muttaqin. Ya, Allah bersama dengan orang yang bertakwa. So habis bila saat Allah bersama dengan orang bertakwa, maka sempurnalah para sahabat. Mereka rasa bahawa Allah itu ma'iyah, kebersamaan dengan mereka, ya. Jadi kita ni kalau boleh nak sampai tahap macam tu lah kan. Amin ya Rabb. Ya, amin ya Rabb, sampai kami rasa kami dunia ni tak merisaukan kami. Sebab Allah ada bersama dengan kami. Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu ma'i. Inilah yang dikatakan dia ajar kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi masa dia kecil. Sentiasa dia ajar zikir Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu ma'i. Allah bersama kamu, Allah bersama kamu, Allah bersama kamu. Dan sehingga dia dapat rasa sampai kepada ruh dia, nurani dia, bahawa Allah bersama dengan dia. Tak ada benda dalam dunia ni yang menakutkan dia. Orang kata dia takut apa? Orang tu makhluk juga macam aku. Ya, rezeki dia tak risau. Sebab apa? Sebab rezeki itu hanya kurnia daripada Allah. Aku dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan itu saja untuk kita. Saya kira ada beberapa benda yang kita cerita, ada beberapa perkara yang dianggap sebagai tarbiyah, ya, tarbiyah diri kita, ya, untuk kita semua insya-Allah.